Assalamualaikum anak-anak. Untuk bahasa Melayu pada pagi ini, kamu keluarkan buku teks bahasa Melayu, buka muka surat 93. Kita baca tajuk dulu, ayat penyata bersopan santun. Tengok ada gambar situ. Di dalam bulatan dia tulis amalan yang sopan. Kita tengok gambar yang pertama. Duduk bersila. Dua orang budak lelaki sambil makan. Daripada mereka makan, duduk bersila. Kalau duduk bersila ni, mesti duduk bersila di atas lantai. Tengok bulatan. Duduk bersila. Kita tengok pula ayat di atas. Jagu duduk bersila dengan sopannya. Nama budak tu Jagu. Jagu duduk bersila dengan sopannya. Itulah seorang murid yang bersopan. Bila makan elok-elok, tak tumpah. Yang paling pentingnya dia duduk bersila. Apa dia? Ya, duduk bersila. Gambar kedua, kita tengok pula yang dia bagi rangkai kata berjabat tangan. Berjabat tangan maksudnya bersalaman. Apabila mereka berjumpa, mereka bersalaman. Mereka bersalaman ni amalan yang bersopan dah. Lama tak jumpa kawan, bersalaman. Tapi di musim COVID ni, kita tak bolehlah nak bersalaman. Sebabnya kita tak boleh nak bersentuhan macam biasa kan. Di hari-hari biasa, kalau bukan waktu COVID, kita berjumpa, kita boleh berjabat tangan. Jagu berjabat tangan dengan Ali apabila berjumpa di kedai. Jagu berjabat tangan dengan Ali apabila berjumpa di kedai. Gambar yang ketiga, gambar murid-murid berada di kantin. Mereka hendak membeli makanan. Kamu tengok di tepi dinding atas tu, dia tulis sila beratur. Apabila kita hendak membeli di kantin, kita mesti beratur supaya tidak berebut-rebut. Murid-murid yang beratur merupakan murid-murid yang berdisiplin dan bersopan. Banyak kelebihannya kalau kamu beratur. Okey, ayat yang kita nak buat. Murid-murid beratur untuk membeli makanan di kantin. Murid-murid beratur untuk membeli makanan di kantin. Tengok gambar yang keempat. Dia membaca buku. Dia menguap. Dia menutup mulut dengan tangan. Baca buku memanglah mengantuk kan. Dia menguap. Apabila dia menguap, dia menutup mulut. Dia bersopan lah. Tutup mulut supaya orang lain tak nampak dia menganga bagi luas. Sebab dia mengantuk kan, dia menguap. Rangkai kata yang dia beri menutup mulut. Menutup mulut. Contoh ayat dia dah bagi. Amin menutup mulut semasa menguap. Amin menutup mulut semasa menguap. Kamu agak-agak sebab apalah kamu menguap? Agak-agak sebab apa kamu menguap? Menguap tu sebabnya mengantuk. Bila mengantuk memang kamu akan menguap. Tak menguap, nganga mulut luah-luah mengantuk ni. Lepas tu terlena lah dalam kelas kalau dah menguap tu. Terlebih mengantuk, menguap, dan kamu pun terlena lah di dalam kelas.
Kalau terlena dalam kelas tu, memang tak sopan lah. Jadi kamu kena tidur awal supaya tak mengantuk dan tak tertidur di dalam kelas. Gambar yang kelima. Okey, gambar dia bersin. Dia menutup hidung dan mulut. Dia menutup hidung dan mulut. Kamu tengok rangkaian kata dia beri menutup hidung dan mulut. Amalan yang bersopan bila dia nak bersin, dia tutup hidung dan mulut dia supaya virus tak berjangkit kepada orang lain. Rangkaian kata dia menutup hidung dan mulut. Ayat penyata dia dah beri. Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Lagi sekali, Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Semua ayat tadi ni adalah ayat penyata. Ayat penyata untuk kita menyatakan sesuatu. Dia suruh kamu bina ayat penyata tadi berdasarkan amalan yang sopan. Gambar semua dia bagi. Ada ayat penyata yang dia bagi. Ada ayat penyata yang kita bina bersama-sama. Baik, kita tutup dulu buku teks. Kita nak buka pula buku aktiviti. Sekarang kita buka pula buku aktiviti jilid 2. Muka surat 19. Kita tengok dulu arahan. Susun perkataan untuk membina ayat penyata. Dia bagi kamu susun perkataan. Kamu tak perlu pening-pening. Dia dah bagi gambar. Dia dah bagi perkataan. Dia minta kamu susun semula supaya menjadi satu ayat penyata berdasarkan gambar. Kamu boleh susun berdasarkan gambar. Cikgu akan pandu kamu supaya kamu dapat menyusun perkataan dengan betul menjadi ayat penyata. Kita tengok gambar, kita boleh susun. Kita akan tengok satu persatu gambar tersebut. Dia bagi 5 gambar. Satu dia dah susun menjadi ayat penyata. Kamu cuma perlu menyusun 4 lagi perkataan berdasarkan gambar. Kita tengok satu persatu gambar yang dia beri. Kita tengok gambar yang pertama. Nama dia Nizam. Nizam dengan ayah dia. Mereka pergi ke pejabat pos. Itu gambar di pejabat pos. Tengok perkataan yang dia bagi. Dan pejabat pos Nizam ke ayahnya. Dia dah bagi dekat kamu. Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Jadi kita susun semula jadi macam tu. Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Nombor 1 Nizam. Nombor 2 Dan. Nombor 3 ayahnya. 4 ke. 5 pejabat pos. Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Titik. Pastikan permulaan ayat N huruf besar dan selepas pejabat pos kamu letakkan tanda titik. Gambar yang kedua, mereka sedang masuk. Mereka dah masuk pejabat pos dan ramai pelanggan menunggu giliran. Salah seorangnya Nizam dan ayahnya. Kita tengok perkataan yang diberi. Pelanggan, giliran, para menunggu. Jadi dia minta kita susun perkataan yang tak betul tu supaya menjadi ayat penyata. Perkataan para kita letakkan nombor 1, nombor 2 pelanggan, nombor 3 menunggu,
Nombor 4, giliran. Bila kita susun, para pelanggan menunggu giliran. Para pelanggan menunggu giliran. Pastikan semula P huruf besar. Para pelanggan menunggu giliran. Bila habis giliran, kamu jangan lupa letakkan tanda noktah di situ. Nak mulakan ayat huruf besar dan diakhiri ayat dengan tanda noktah. Barulah menjadi ayat penyata yang lengkap. Gambar yang ketiga, kesemua pelanggan duduk senyap. Okey, terdapat amaran di situ. Tolong senyap. Jadi semua yang di situ baik-baik belaka mematuhi arahan. Mereka pun senyap, tak berbuat bising. Ayat perkataan yang dibagi, bising tidak berbuat nizam. Bising tidak berbuat nizam. Jadi kita susun perkataan satu demi satu supaya menjadi ayat penyata yang betul. Kita tengok perkataan yang diberi. Nombor 1, nizam. Nombor 1 kita nak tulis nanti nizam. Nombor 2, tidak. Nombor 2, tidak. Nombor 3, berbuat. Berbuat. Nombor 4, bising. Nombor 4, bising. Kita susun semula perkataan tersebut. Nizam tidak berbuat bising. Nizam tidak berbuat bising. Sekali lagi, pastikan nizam N huruf besar. Nizam tidak berbuat bising. Selepas perkataan bising, letakkan tanda noktah. Barulah menjadi satu ayat penyata yang lengkap. Setiap ayat dimulakan dengan huruf besar. Bila habis ayat, diakhiri dengan noktah ataupun titik. Nizam tidak berbuat bising. Kita tengok pula gambar yang keempat. Masing-masing duduk senyap saja di kursi. Okey, pelanggan duduk. Ada yang membaca buku. Jadi kita tengok perkataan yang dibagi. Buku di membaca dia kerusi. Buku di membaca dia kerusi. Seperti biasa, kita susun, kita letakkan yang mana nombor 1. Nombor 1, dia. Nombor 1, dia. Kita letakkan dia di depan. Nombor 2, membaca. Nombor 2, membaca. Yang seterusnya, nombor 3. Nombor 3, buku. Nombor 3, buku. Yang keempat, di. Yang keempat, di. Yang kelima, kerusi. Yang kelima, kerusi. Kita buat ayat. Dia membaca buku di kerusi. Dia membaca buku di kerusi. Pastikan di menggunakan huruf besar, iaitu di permulaan ayat. Di akhir ayat pula letakkan tanda noktah. Di akhir ayat pula letakkan tanda noktah. Dia membaca buku di kerusi. Gambar yang kelima, gambar sampai nombor giliran Nizam dan ayahnya. Mereka pun pergi ke kaunter. Okey, perkataan yang diberi. Di Nizam membayar ayah kaunter bil.
Gambar tu Nizam dan ayah dia membayar bil di kaunter. Dah sampai giliran mereka. Okey, untuk itu kita macam biasa susun semula perkataan. Kita letakkan nombor terlebih dahulu. Nombor 1 ayah. Nombor 1 ayah. Nombor 2 Nizam. Nombor 3 membayar. Nombor 4 bil. Nombor 5 D. Nombor 6 kaunter. Kita susun semula ayat. Ayah Nizam membayar bil di kaunter. Ayah Nizam membayar bil di kaunter. Ingat semula pastikan A huruf besar. Permulaan ayat A huruf besar. Kamu pastikan juga N huruf besar kerana N kata nama khas, nama Nizam. Ada seorang saja Nizam. Kamu juga pastikan di akhir ayat ditulis noktah. Kita ulang semula. Ayah Nizam membayar bil di kaunter. Mula ayat huruf besar, akhir noktah. Itu saja untuk hari ini dan kamu boleh buat di buku latihan kamu. Okey, Assalamualaikum.